Assalamualaikum, salam sejahtera, Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju dan salam #09Educators. Selamat datang ke Chupin Valley National Education Colloquium Perlis 2021 atau ringkasnya CVNet Perlis 2021. CVNet Perlis 2021 adalah medan perkongsian inovasi, penyelidikan, amalan terbaik dan penyelidikan melibatkan ruang lingkup pendidikan di negara ini. Perkongsian ini melibatkan kalangan pendidik mewakili entiti berbeza iaitu pendidik di sekolah rendah dan menengah, kolej komuniti, institut pendidikan, kolej vokasional dan universiti. Perkongsian akan membuka minda para guru menerima idea terkini terutama bidang teknologi sesuai dengan impak pandemik COVID-19. Berikut ialah pembentang-pembentang pada hari ini. Cikgu Norafidah binti Zainuddin dari SK Simpang 4 Perlis, Cikgu Tai Ting Hee dari SMK Putatan Penampang Sabah, Cikgu Sorayanita binti Osman dari SK Kampung Jawa 2 Kelang Selangor, Puan Olivia Geraldine Lazaru dari PPD Seremban Negeri Sembilan. Seterusnya, Encik Ramli bin Yahya dan Encik Zainal Abidin bin Abdullah dari PPD Batu Pahat Johor, Cikgu Miss Suryati binti Masnan dari SMK Tinggi Kajang Selangor, Encik Muhammad Luqman Hidayat bin Ismail, Jemaah Nazir Negeri Kedah, Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai, salam sejahtera buat semua. Saya Cikgu Norafidah binti Zainuddin daripada SK Simpang 4 Perlis ingin membentangkan satu inovasi yang bertajuk Saintia Poli. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada pihak penganjur iaitu Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dan Majlis Guru Cemerlang Negeri Perlis di dalam menganjurkan Chupin Valley National Colloquium Education 2021. Baiklah, mari kita mulakan. So, adakah anda semua pernah dengar tentang Saintia Poli? Saintia Poli merupakan satu permainan pengajaran dan pembelajaran yang diadaptasi dari permainan monopoli ke papan permainan ulang kaji sains. Okey, cuba kita lihat kepada skrin di depan. Itulah kit Saintia Poli yang telah dihasilkan oleh saya. So, Saintia Poli ini akan menjadikan PDP Sains menjadi lebih menyeronokkan. Dan ia bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan fakta sains dalam kalangan murid sekolah rendah. Mari kita lihat kepada objektif Saintia Poli ini. Yang pertama, ia dapat mengubah cara lama mengulang kaji pelajaran dengan cara yang lebih menyeronokkan. Yang kedua, dia dapat memupuk semangat berpasukan dalam permainan. Ketiga, ia dapat meningkatkan pengetahuan murid dalam menguasai fakta sains dalam kalangan murid sekolah rendah. Dan yang keempat, diharapkan dapat melahirkan murid yang mahir dalam penguasaan fakta sains. Pernyataan masalah. Bagaimana masalah sebelum Saintia Poli ini dihasilkan? Yang pertama, dalam kaedah lama, murid hilang minat dalam mengulang kaji mata pelajaran, terutamanya sains. Yang kedua, berlaku situasi menang-menang, win-win situation di antara guru dengan murid. Yang ketiga, murid terlalu banyak fakta yang perlu diingat. Jadi, murid akan rasa lebih terbeban. Dan yang keempat, murid lemah dapat dibantu di mana dalam permainan ini kerjasama antara kumpulan dapat dilaksanakan. Okey. So, sasaran permainan Saintia Poli saya, ialah murid daripada tahun 3, 4, 5 dan 6. Di mana ia juga dapat digunakan di dalam kelas-kelas ganti iaitu kelas relief dan juga masa-masa persatuan.
Okey, cuba kita lihat kepada gambar. Itu adalah gambar untuk keseluruhan kelas di mana cikgu-cikgu dapat menggunakan di dalam kelas. Di sekolah saya sendiri sudah ada 3 ataupun 4 kit Saintia Poli yang mana satu kelas boleh ambil 2, kemudian mereka akan bermain dalam kumpulan. Okey, untuk penyediaan Saintia Poli, papan permainan ulang kaji sains, okey, mula-mula perlu ada tapak permainan dan juga dadu. Okey, dadu dekat sini kita gunakan 2 biji dadu. Okey, tapak permainan yang berukuran 2 x 2 kaki menggunakan material plastik banner. Okey, yang kedua, kita ada kad soalan. Okey, kad soalan ini dicetak. Yang ini ada soalan kad tahun 6 dan saya ada sediakan kad soalan tahun 3 sampai tahun 6. Kemudian, saya juga ada, yang ini yang terkini yang saya ubah suai. Yang ini merupakan buku QR code soalan. Soalan dia sama macam soalan yang kad bercetak tapi saya buat dalam bentuk QR code. So, dalam kelas kita kalau tak ada kad yang dicetak, kita boleh gunakan kad QR code. Jadi, cikgu boleh scan saja soalan-soalan. Okey. Seterusnya, kita juga menyediakan panduan serta jawapan setiap kad soalan. So, dekat sini ada panduan bagaimana cara permainan dan juga jawapan-jawapan kad soalan tersebut. Dan akhir sekali, kita ada borang skor yang kita panggil sebagai score sheet, yang mana pelajar-pelajar yang menyertai permainan ini, mereka akan menulis berapa dia punya markah yang dia perolehi. Okey. So, kaedah permainan dia, okey, dia bergantung kepada peraturan permainan yang saya masukkan dalam buku peraturan permainan. Okey. Contohnya, permainan ini dapat dimainkan secara berkumpulan. Okey, berdua, berempat ataupun berkumpulan berapa ramai dalam kelas kita boleh gunalah. So, kita boleh bahagikan berapa kumpulan. Kemudian, seorang murid akan bertindak sebagai penyelia kepada soalan. Okey, pegawai yang memegang dia punya soalan. Okey, seterusnya permainan pergerakan pemain akan ditentukan oleh balingan dadu. Okey, kemudian kalau kita tengok dekat situ, dia punya pada papan permainan ada kotak-kotak yang berwarna. So, kotak-kotak berwarna ini akan menentukan kad soalan mana yang dia akan pilih untuk dia bacakan. Okey, so seterusnya, bila kata selepas dapat jawapan, markah yang ada dekat papan permainan tersebut akan dikira sebagai markah kumpulan tersebut sekiranya murid tersebut dapat menjawab dengan baik. Okey, jadi dekat sini juga macam tadi saya ada maklum berkenaan, saya ada bagi buku jawapan. Jadi tak semestinya hanya guru sains saja dapat guna waktu dia punya relief. Jadi kalau kita kata, okey, cikgu matematik boleh guna waktu relief. So, dia akan ambil saja buku jawapan dan dia minta untuk budak bermain lah. Okey. So, daripada impak, berdasarkan maklum balas daripada murid dan juga guru, apa yang saya dapat ialah yang pertama, dia dapat membantu murid belajar sains dengan lebih baik. So, murid belajar sambil bermain. Yang kedua, perbincangan kad jawapan dalam bentuk kumpulan. So, daripada sini kita nampak pelajar yang lemah dapat dibantu apabila pelajar yang lebih pandai dapat bantu bagi jawapan. Okey, dan yang ketiga, dia dapat memberikan manfaat kepada semua pelajar di dalam kelas di mana semua pelajar dalam kelas dapat bermain. Dia bukan main Lone Ranger lah. Dia bukan main sorang-sorang. Tapi kalau nak main sorang-sorang pun tak ada masalah. Okay. Yang berikutnya, murid dapat memberikan perhatian yang lebih apabila ditanyakan soalan. So, kalau kata murid tersebut ingin memperoleh jawapan yang dengan mata yang terbanyak, masing-masing perlu lebihkan tumpuan. Okey, so apakah cabaran dalam menyelesaikan inovasi yang saya hasilkan ini? Yang pertama, cabaran dari segi menyediakan kad soalan.
So yang pertama, penyediaan mestilah berdasarkan aras soalan di mana saya dan bersama-sama dengan anak murid saya bersama-sama untuk nak mencari soalan, sama ada soalan yang berbentuk terbuka, soalan yang berbentuk tertutup, soalan objektif, soalan yang memerlukan pemahaman yang lebih. Okey? Seterusnya, masa. So, kekangan masa dekat sini berlaku apabila murid bermula bermain. So, bila dia bermain, masing-masing dah lupa diri lah. Kita kata masing-masing dah payah dah nak kontrol. Okay? Masing-masing dah nak kata markah dia dapat berapa, masa dia macam mana dan sebagainya. Seterusnya, kerjasama murid dalam menjawab soalan. Okey, jadi soalan yang saya sediakan bukan hanya untuk pelajar yang beraras tinggi, aras yang rendah, sederhana juga dapat menjawab. Dan tentulah bila kita kata berkenaan dengan permainan, tentulah kawalan kelas sangat-sangat memberikan kesan. So, guru yang membawa masuk Saintia Poli ke dalam kelas perlu memastikan murid-murid lain berdisiplin dalam menggunakannya. Contohnya lepas main, letak balik dia punya papan permainan, soalan-soalan dia akan susun semula ikut tahun, kemudian buku panduan, dia punya peraturan permainan juga, buku QR code, dadu, semua tu perlu disimpan semula. Okey. So sebagai dia punya rumusan, okey, permainan ini boleh digunakan sebagai bahan PDP Sains dalam sekolah rendah. Seterusnya, dia dapat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan fakta sains dalam kalangan murid sekolah rendah. Seterusnya, dia merupakan permainan yang sangat menyeronokkan dan dapat membantu murid dengan mendedahkan mereka kepada fakta-fakta sains. Dan di kajian akan datang, saya akan cuba untuk meningkatkan lagi penggunaan teknologi terkini dalam penghasilan inovasi yang akan datang, peningkatan jumlah kad-kad soalan, dan saya akan cuba mengubah suai muka papan permainan. Berkenaan dengan muka papan permainan ini, saya pernah bawa saya punya inovasi ini pada pada satu pertandingan inovasi di mana juri menyatakan untuk saya cuba untuk mengubah suai muka papan permainan supaya menjadi lebih menarik dan murid akan lebih tertarik. Dan saya akan cuba mengubah suai mengikut mata pelajaran yang lain. So, sekian dulu perbentangan inovasi Saintia Poli saya. Diharapkan semua dapat memahami dan dapat info berkenaan dengannya. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang buruk itu datangnya daripada diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.